Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Syukur Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini, Akak ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada subscriber Cengkeh Channel, rakan-rakan YouTuber dan juga penyumbang cerita untuk channel ni. Dengan jasa korang, kini Cengkeh Channel telah mencapai 10,000 subscriber. Jom akak teruskan dengan cerita yang akan akak kongsikan pada kali ni. Kisah yang bertajuk Puaka Pohon Beringin. Kalau korang nak tahu apa yang puaka ni dengan pohon beringin ni, korang kena stay dengan akak. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idha hasad. Kisah seram kali ini dikongsikan juga oleh salah seorang subscriber Cengkeh Channel, di mana kejadiannya berlaku pada tahun 2007 di salah sebuah daerah yang terletak di negeri Perak. Kisahnya bermula apabila seorang pemuda yang dikenali sebagai Syuaib baru sahaja tamat pengajian. Jadi Syuaib ni dia tak ada kerja. Dia memerlukan pekerjaan untuk membantu pendapatan keluarga. Maklumlah, ayah kepada Syuaib ni hanya berniaga sayur-sayuran yang ditanam sendiri. Jadi Syuaib sebelum tu dia membantu ayah dia bercucuk tanam, tapi dalam masa yang sama dia apply kerja sampai dapat. Sehinggalah rezekinya pada waktu tersebut, Syuaib telah dipanggil oleh satu agensi kawalan keselamatan, di mana Syuaib dah berjaya mendapat pekerjaan sebagai pengawal keselamatan. Jadi seperti yang diminta oleh agensi tersebut, syarikat agensi tersebut lah. Jadi Syuaib perlu melapor diri di tempat yang dia bakal bekerja. Jadi sebagai pengawal keselamatan ni, kita tak boleh nak pilih kat mana nak bekerja kan. So Syuaib dapatlah lokasi dia kat mana dia bakal bekerja. Dia pun pergilah melapor diri di sebuah hospital lama yang terletak di negeri Perak. Masa pergi melapor diri, Syuaib ni dia excited tau. Semangat dia berkobar-kobar. Maklumlah, first time bekerja dengan majikan. Sebelum ni kan dia membantu ayah dia je. Jadi dia rasa macam bestnya, tak sabar nak bekerja tau. Sebelum Syuaib menjalankan pekerjaan dia tu, dia diterangkan tentang peraturan-peraturan untuk jalankan tugas dia. Dan juga macam mana kerja-kerja sebagai pengawal keselamatan. Sebab Syuaib kan budak baru, umur pun masa tu baru 20 tahun kan. Jadi bila dah diterangkan semua, Syuaib pun mulalah masuk kerja pukul 8 pagi, dia balik pukul 8 malam. Macam tu lah shift untuk siang. Malam pun sama juga, masuk pukul 8 malam, balik pukul 8 pagi. Akak bagi gambaran dulu tau macam mana keadaan di hospital lama tersebut. Di hospital lama tu, dia ada 4 pondok pengawal. Maklumlah, hospital lama, jadi dia punya pengawal ni hanya 1 orang untuk 1 shift. Kalau diikutkan hospital yang baru, dia ada ramai pengawal keselamatan. Tapi untuk hospital lama, sebab dah tak guna kan, boleh dikatakan tak guna secara hampir 80% bangunan tersebut. Jadi hospital tu hanya dijaga oleh 1 orang shift siang, 1 orang shift malam. Untuk 4 pondok pengawal tadi, maknanya 4 orang akan jaga shift siang dan 4 orang akan jaga shift malam.
Syuaib dia dapat pondok yang lain, akak tak tahu, tak diceritakan, maknanya tak dijelaskan pondok yang mana satu. Tapi setahu akak, Syuaib telah ditempatkan di pondok hadapan, di mana kawasan pondok tu akak terangkan lagi terletak betul-betul berdekatan dengan tempat parking kereta, maknanya parking kenderaan lah. Suatu masa dahulu, kawasan tu agak meriah semasa hospital tu digunakan. Kerana kawasan parking tu memang agak sibuk. Tambahan pula kawasan tu dia ada macam tempat orang meniaga-meniaga, jaja macam tu kan. Jadi memang sangat meriah. Tetapi semasa Syuaib menjalankan tugas dia, kawasan tu memang sangat sunyi dan sangat sepi. Sebab dah tak ada orang pun yang datang berkunjung ke tempat tersebut. Akak bagi gambaran lagi dekat mana pokok beringin yang akak maksudkan. Pokok beringin tu terletak hanya 15 tapak daripada pondok pengawal Syuaib. Korang boleh bayang tak 15 tapak jarak dia jauh atau dekat? Betul-betul berada di tengah-tengah tempat parking kenderaan tadi tau. Syuaib masa dia mula-mula bekerja, dia rasa hairan. Kenapalah pokok yang memang dah agak tua, dah memang menyeramkan kalau kita tengok secara fizikal dia, seperti yang ditulis, pokok tu memang rendang sangat-sangat. Lepas tu pokok beringin tu dia ada akar yang berjuntai-juntai daripada dahan-dahan pokok. Korang boleh bayangkan macam mana tak? Bila pokok tu disampaikan oleh Syuaib ni pada waktu siang pun nampak sangat menyeramkan, bagaimana pula pada waktu malam. Jadi Syuaib dia akan buat clocking jam, iaitu kunci jam untuk meronda selama 2 jam sekali. Jadi Syuaib akan mula meronda pukul 10 pagi sampai pukul 12. Maksudnya dia meronda pukul 10 pagi, dia dah clocking jam. Lepas tu dia balik ke pondok pengawal. Lepas tu dia akan meronda lagi pukul 12. Macam itulah 2 jam kan. Untuk tugas Syuaib perlu meronda di 4 checkpoint. Tadi akak cakap 4 pos pengawal, sekarang 4 checkpoint, di mana Syuaib memang kena pergi ke 4 checkpoint tu untuk lihat keadaan di tempat tersebut. Jadi suatu petang dalam seminggu yang permulaan dia bekerja tu, Syuaib ada meronda untuk sebelum dia balik lah. Maksud tu dia clocking jam tu hampir-hampir nak balik tu kan. Maksudnya dah pukul 4 petang macam tu kan. Lepas tu Syuaib pergi meronda. Dia terperasan tau pada satu kawasan di mana kawasan tu juga mempunyai pokok beringin yang sama besar, sama tua, sama seram macam pokok beringin yang dia nampak di hadapan pondok pengawal dia. Bila dia sampai kepada pokok beringin yang kedua, dia merasakan macam seram tu terasa menusuk ke dalam jiwa dia tau. Sebab dia pernah tengok cerita-cerita filem-filem cerita seram. Jadi benda tu macam mengingatkan dia kepada apa yang dia pernah lihat. Jadi dia pun tak mengambil masa yang lama untuk stay dekat pokok tu. Kebetulan pokok tu memang terletak berdekatan dengan tempat labor room, tempat tempat bersalin tau, macam tu. Jadi Syuaib pun dia ronda-ronda macam tu lah siang-siang hari apa semua kan. Dia pun balik ke pondok pengawal, sehinggalah Syuaib mula bekerja untuk shift malam. Ini hari yang pertama tau Syuaib bekerja shift malam tau. Jadi Syuaib ni dia ada rakan sekerja dia yang lebih tua daripada dia. Maknanya rakan sekerja dia ni memang dah kerja lama kat situ. Jadi sebelum bertukar shift tu, mereka sempat berbual, sempat bercakap apa semua kan. Jadi sebelum Syuaib nak masuk ke shift malam tu, mereka sempat berbual dengan rakan Syuaib yang lebih tua ni yang dikenali sebagai Imran. Imran dia memang dah biasa dengan tempat tu. So Imran ni dia ada berpesan lah dengan Syuaib supaya Syuaib ni lebih hati-hati semasa meronda dan lebih hati-hati semasa berada di pondok tu. Masa tu Imran ada memesan kepada Syuaib. Jadi Imran ni dia banyakkan berpesan kepada Syuaib ni supaya lebih berhati-hati untuk
shift malam tu tau, shift malam. Sebab Shuaib ni budak muda. Imran pun dia hairan kenapa budak muda yang dihantar untuk gantikan pekerja yang sebelum ni. Sebab agensi kawalan keselamatan tu lebih sedia maklum dengan apa yang dah pun berlaku sebelum ni. Jadi agak muskil kepada Imran. Sepatutnya mereka mengambil orang yang lebih berpengalaman ataupun orang yang lebih tua lah, macam tu lah Kak cakap kan. Lepas tu Shuaib dia ada bertanya dengan Imran sebab dia pun ada kemuskilan dia sendiri. Dia tanya pada Imran, semasa dia meronda di siang hari hampir pukul 6, Shuaib ada nampak kelibat seorang perempuan yang sangat cantik orangnya, yang nampak muda, berdiri berhampiran dengan tempat parking kereta, berdekatan dengan pohon beringin yang akak sebutkan tu. Tapi masa tu Imran seolah-olah macam tak nak memberitahu perkara yang sebenar. Imran cakap ni tempat awam. Kalau tempat awam kita nampak orang tu biasa. Tambah pula siang hari, tak ada hal punya lah. Jadi Shuaib ni dia mula merasa macam takkanlah perempuan boleh berada dekat kawasan tu tau. Sebab bangunan tu bangunan lama. Lagipun dah memang bangunan tu memang sunyi sepi, memang jarang sangat orang datang. Agak mustahil lah untuk perempuan berada kawasan tu tau. Tapi Shuaib tak nak lah tanya dengan lebih lanjut sebab Imran pun memang tak nak bercerita apa yang memang berlaku kat situ. Jadi Imran cuma pesan dan pesan lagi pada Shuaib. Jadi Shuaib hairan. Shuaib pun tanya lagi kepada Imran sebab dia panggil Imran tu abang. Jadi Shuaib tanya, kenapa bang? Kenapa abang masa ikat tali kasut pesan dekat saya hati-hati dengan pokok beringin tu. Masa abang bangun pun nak ambil barang abang pun abang pesan lagi benda yang sama. Lepas tu abang nak balik, abang pesan lagi benda yang sama. Macam something wrong tau pada Shuaib. Imran cakap tak apalah, macam ni lah kata, kalau ada sesuatu dekat pokok beringin tu, cepat-cepat masuk dalam pondok pengawal. Seolah-olah macam memang ada sesuatu lah yang cuba disampaikan tapi tak sampai tau. Jadi Shuaib kata, tak apalah bang, macam ni lah bang, saya buatlah kerja saya macam tu kan. Lepas tu Imran pun cakap, bukannya apa, abang nak bagi tahu sebersalah. Tak bagi tahu sebersalah. Kawasan ni pernah berlaku gangguan berulang kali. Gangguan kelibat perempuan yang macam kamu cakap tadi. Bila dah sebut macam tu, memang tak cuak ke si Shuaib ni? Sebab tadi masa Shuaib cuba terangkan pasal perempuan tu, Imran cuba nafikan. Bukan nafikan lah, maksud dia macam tak nak memanjangkan benda tu tau. Tapi sekarang ni Imran sendiri yang bagi tahu perkara tersebut. Jadi cukup sekadar pengetahuan, kamu hati-hati je lah, macam tu. Lepas tu Imran pun start motor dia pun balik. Bermulalah tugas Shuaib ni pada pukul 8 malam. Masa tu Shuaib agak gementar tau. Sebab dia teringatkan kepada kelibat perempuan yang dia dah nampak di siang hari. Apatah lagi kalau dia nampak di malam hari. Jadi masa Shuaib sebelum nak clocking jam untuk meronda, Shuaib dia memerhatikan sekeliling dulu, keadaan sekeliling semua dia perhatikan, dia tengok semuanya dalam keadaan okey, tak ada masalah, alhamdulillah. Lepas tu Shuaib masuk dalam pondok pengawal, dia buat urusan kerja-kerja dia tengok-tengok belik-belik handphone dia apa semua, sehinggalah Shuaib mula untuk meronda pada pukul 10 malam. Masa tu Shuaib bawa lah jam yang dia nak kuncikan tu untuk pergi meronda. Dia dapatkan lampu suluh apa semua. Lepas tu dia nak mula meronda, dia berjalan apa semua, bismillahirrahmanirrahim. Dia mula bertapak dari satu tapak ke satu tapak, sampailah dia sampai ke checkpoint yang pertama. Masa dia sampai ke checkpoint yang pertama, dia masih tak merasai apa-apa perubahan pada diri dia. Maksudnya apa-apa yang menyeramkan. Sehinggalah dia meronda di checkpoint yang pertama, semuanya dalam keadaan okey.
okey. Bila dia nak melangkah untuk pergi ke checkpoint yang kedua, masa ni perkara seram mula berlaku. Shuaib mula merasakan seolah-olah dia telah diekori oleh seseorang. Bila dia rasa macam tu, Shuaib membelakangkan badan dia, maknanya dia berpusing badan dia. Dia cuba tengok apa yang mengekori dia. Masa tu dia tak nampak apa-apa pun yang ekori dia, sehingga dia meneruskan perjalanan untuk pergi ke checkpoint kedua tersebut. Dia ada dengar bunyi tapak kaki dari belakang. Jadi dia mempercepatkan langkah dia sampai ke checkpoint yang kedua. Checkpoint yang kedua, akak cakap tadi, pokok beringin yang terletak berdekatan dengan wad bersalin. Wad bersalin maksudnya labor room. Jadi tugas dia ni bukan hanya berjalan di luar bangunan tau. Dia perlu pergi untuk ronda-ronda berdekatan dengan bangunan, berdekatan dengan wad-wad apa semua. Semasa Shuaib meronda-ronda berdekatan dengan wad tersebut, Shuaib terpandang pada satu bangunan ni. Dia di tingkat 2, dia tulis macam tu. Masa tu tingkat 2 tu sepatutnya tak ada lampu yang nyala tau korang. Memang semuanya hanya disuluhi dengan lampu koridor dan lampu bangunan yang tertentu sahaja, bukan lampu di wad. Tapi pada masa Shuaib meronda, Shuaib nampak satu wad lampu dia nyala terang. Lepas tu Shuaib cuba memerhatikan kepada wad tersebut yang terletak di tingkat 2 yang akak cakap tadi. Bila Shuaib fokus dekat wad tu, alangkah terkejutnya Shuaib masa tu bila Shuaib perasan ada satu pintu yang tertutup terbuka, gedegang tertutup dan terbuka. Bunyi dia sangat-sangat jelas. Shuaib jadi terkejut. Bila dia terkejut, dia cuba untuk melarikan diri ke checkpoint yang ketiga. Akak bagi tahu, di checkpoint yang ketiga ada bangunan-bangunan yang sama juga, tetap bangunan yang kosong. Masa Shuaib cuba berlari dengan laju ke checkpoint yang ketiga, Shuaib perasan di satu celah-celah bangunan, maksud celah-celah kawasan tu, ada seseorang yang memerhatikan dia. Nampak kelibat-kelibat. Korang boleh bayang tak macam mana kita tengok, macam macam ada orang pandangku, macam dah ada kelibat tu. Dia nampak tau. Jadi Shuaib ni, dia pergi meneliti kat kelibat tu sebab tugas dia pengawal keselamatan. Dia kena pastikan kawasan tu tak dimasuki orang tau, takut dicerobohi orang. Jadi dia keakahkan diri dia. Dia pergi suluh juga kawasan tu. Dia tengok kawasan tu. Alangkah terkejutnya masa dia tengok tu, satu susuk tubuh yang sedang berdiri tegak dekat kawasan salah satu tempat yang disuluh tu. Memang nampak jelas memerhatikan dia dalam keadaan cuba untuk menakut-nakutkan dia tau. Dia terus menapak lagi, berlari lagi, pergi menuju ke checkpoint yang terakhir, checkpoint yang keempat. Masa dia nak menuju ke checkpoint yang keempat tu, dia rasa macam ini baru clocking yang pertama. Macam mana dia nak habiskan clocking sampai pagi? Maksudnya dia nak ronda sampai pagi. Bolehkah aku buat? Masa tu lah baru nak terfikir-fikir, bolehkah aku buat, mampukah aku buat. Bila sampai di checkpoint yang keempat, masa tu Shuaib dia pergi menyuluh-nyuluh. Masa tu lampu suluh ada dengan dia lagi kan. Auto lah tangan dia tu menyuluh, tengok kawasan tu, sebab kawasan tu agak gelap-gelap macam tu. Bila Shuaib suluh kali ni, Shuaib betul-betul suluh kepada Abang Chong. Zap, diangkat tu, lampu tu memang tuju betul-betul pada Abang Chong. Apa lagi yang Shuaib nak ucapkan masa tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shuaib pun melarikan diri dengan sangat pantas. Dia pun tak sedar diri dah. Memang dia main lari, main redah ikut dan je. Sampailah Shuaib tersadung pada pokok beringin yang terletak dekat wad bersalin tu. Jadi masa dia tersadung tu, lampu suluh dia terjatuh. Jadi dia tinggalkan lampu suluh dia, dia tetap berlari pergi ke pondok pengawal. Masa dia nak sampai ke pondok pengawal tu, Shuaib sempat lagi memerhatikan pokok beringin yang terletak berdekatan dengan pondok pengawal tu tau. Shuaib
dah tak nak fikir apa-apalah. Dia tak nak berfikiran negatif untuk menakut-nakutkan diri dia lagi tau. Jadi dia masuk dalam pondok pengawal, dia kunci pintu. Sebab masa Imran, Abang Imran tu nak pergi kerja, Abang Imran kata kalau something wrong, maksud sesuatu yang dia rasa mencurigakan, masuk dalam pondok tu, kunci pintu kan. So dia kuncilah pintu. Bila dia kunci pintu, dia tak perasan sebenarnya lutut dia dah berdarah masa dia jatuh. Malah seluar dia dah terkoyak. Bila keadaan tu jadi mencemaskan, dia ambil lah apa daya sekalipun untuk balut luka dia tu. Sebab luka dia agak, orang kata darah banyak juga tau. Jadi nak tak nak dia kena gagahkan diri dia. Lepas tu dia ikat pada dia punya luka tu, berhenti luka dia. Alhamdulillah dia ikat kain kan. Lepas tu akak tak bagi tahu, dekat pondok pengawal tu, ukuran pondok pengawal tu 10 kali 10. Keluasan dia lah 10 kali 10. Dalam pondok pengawal tu dia ada satu sudut untuk solat, dia ada satu tandas tau. Jadi Syuaib ambil kesempatan tu untuk basuh luka dia. Dekat tandas tu dia basuh luka dia. Lepas tu dia tengok luka dia dah kering ke tak. Lepas dia buka pembalut tu, lepas tu dia biarkan luka dia tu, maksudnya dia biarkan kering macam tu. Lepas tu dia pergi menuju ke meja tempat dia bekerja tu. Dia duduk. Lepas dalam-dalam dia duduk, dia menahan kesakitan. Dalam masa yang sama dia merasa sangat letih, sangat-sangat letih dengan apa yang berlaku. Lepas tu Syuaib terlena tak terlalu lama tau. Sebab masa Syuaib terlena, dia ada terdengar bunyi nama dia dipanggil. Bunyi tu pada awalnya bunyi yang sangat kuat. Syuaib, Syuaib, Syuaib. Bunyi yang agak kuat, seolah-olah macam bunyi tu datang bukan daripada pondok pengawal tu tau, tapi agak jauh daripada pondok pengawal tu. Jadi Syuaib pelik lah, bunyi apa yang pelik sangat, yang menyeramkan sangat tu. Jadi torchlight dia dah tak ada. Torchlight dia dah jatuh dekat pokok beringin. Yang kedua tadi dia tak ambil. Lepas tu dia tak tahulah nak suluh pakai apa. So dia buka pintu pondok pengawal tu, dia nak cari suara siapa tu, siapa yang panggil dia kan. Masa tu dah ada sedikit keberanian lah sebab dia dah rehat. So dia buka pintu, dia tengok sekeliling tu, tak ada apa lagi dekat sekeliling pondok pengawal tu, semua tak ada. Dia tak pandang pun lagi pada pokok beringin tu sebab dia tak nak pandang lah. Dia dah tekad, aku tak nak tengok macam tu kan. Jadi dia tak pandang pada pokok beringin tu. Lepas tu dia masuk balik semula. Lepas tu dia duduk balik semula. Dia cuba nak alihkan pandangan dia daripada ingat pada bunyi tu. Dia main handphone. Masa dia main handphone tu, dia terdengar tiba-tiba bunyi suara memanggil nama dia lagi. Tapi kali ni panggilan dia agak perlahan. Syuaib, Syuaib, Syuaib. Akak kena buat tone dia tahu sebab dia cakap, dia tulis macam tu, tone kuat, pelan macam tu kan. Lepas tu yang Syuaib ni, dia mula rasa macam siapa yang nak kenakan dia kan, manalah nak tahu kan. So dia buka lagi pintu pondok pengawal tu. Masa dia buka pintu pondok pengawal tu, akak tak bagi tahu korang, pintu pondok pengawal tu memang berhadapan dengan pohon beringin. Jadi bila dia buka, auto mata dia dah tengok pada pohon beringin. Tak tahulah kenapa, kali ni dia memang fokus pada pohon beringin tu. Masa dia tengok pokok beringin tu, dia nampak tahu ada seorang perempuan cantik, perempuan yang berwajah cantik, perempuan yang berambut cantik, comel je orangnya, cute miut je orangnya, pakai baju macam perempuan Melayu terakhir. Lepas tu dia berfikir, itulah kelibat yang macam dia pernah nampak masa dia kerja shift siang tau. Dia tenung, dia tengok lagi, maklumlah kan, keadaan masa tu cahaya dia sama-sama cahaya jalan je. Lepas tu adalah bantuan cahaya lampu dekat situ kan. So dia tengok, memang betul dia tengok macam terkaku tau pada perempuan yang agak cantik tau. Bila dia tengok apa semua, dia tak nak peduli lah, dia buat tak tahu apa semua. Lepas tu dia masuk balik semula. Sedang elok dia tutup pintu, panggilan Syuaib bertukar lagi menjadi Syuaib, Syuaib, Syuaib. Panggilan tu menjadi seperti berbisik dan seperti menangis dan seperti ketawa.
Syuib. Macam akak tak tahu macam mana nak gambarkan, tapi ditulisnya macam tu. Jadi Syuib auto takut. Bila dia dah rasa ketakutan, dia tutup semula pintu apa semua. Dia pergi cek tingkap-tingkap, sebab tingkap pos pengawal masa tu tingkap cermin, di mana kiri kanan dia tingkap cermin dan hadapan dia juga tingkap cermin. Kalau tingkap cermin korang boleh faham lah kan, maksudnya apa yang berada di luar Syuib akan nampak, walau apa pun dia akan nampak. Jadi Syuib ambil kesempatan tu untuk dia lari masuk ke tandas. Jadi masa Syuib menyorok dalam tandas lebih kurang 5 minit, Syuib mendengar bunyi tapak kaki berjalan. Memang betul-betul jelas berjalan ke arah Syuib kan. Jadi Syuib pun dia rasa macam benda tu dah sampai dekat pondok dia ke? Macam tu tau. Dia terfikir-fikir, yang dia nampak perempuan tu dah sampai kat pondok dia ke apa kan, bunyi tapak kaki kan. Lepas tu dia cuba buka pintu, lepas tu kan dia buka pintu, lepas tu dia tengok sekeliling tu. Akak bagi tahu tadi, bahagian depan itu kan cermin kaca, jadi nampak jelas masa tu. Sebenarnya tapak kaki yang dia dengar tu bukan tapak kaki benda yang dia nampak tau. Sebab benda yang dia nampak masih berada dekat pokok beringin tau. Kali ni dia nampak benda tu berada di atas pokok. Pada awalnya benda tu berdiri bawah pokok, tapi kali ni dia berada di atas pokok dalam keadaan mengilai. Lepas tu benda tu senang cakap, katalah Kak Punti, ditulis kat situ Kak Punti. Kak Punti tu mengilai kemudian terbang menuju ke pondok pengawal tu. Sekali lagi Syuib melarikan diri masuk ke dalam tandas. Gedegang dia kunci pintu tandas, dia duduk dalam tandas dalam keadaan ketakutan. Masa tu dia duduk lebih kurang 15 minit 20 minit. Lama korang. Dalam fikiran dia, aku tak nak meronda dah, aku tak nak meronda dah, aku tak akan meronda dah, aku nak duduk sini je, nak duduk sini je sampai balik, aku nak duduk sini je. Memang dia tekad macam tu. Jadi bila keadaan menjadi agak tenang, sunyi, sepi, dah tak ada bunyi apa-apa, tiba-tiba lampu pondok pengawal tersebut terpadam. Gelap. Dah gelap macam tu, nak lagi ke Syuib tu stay dalam tandas tu? Syuib dah tak stay dalam tandas. Dia cuba untuk mendapatkan apa yang berlaku kat luar, apa yang dah berlaku sebenarnya. Dia buka pintu tandas, dia keluar, dia tengok pelik korang, sebab hanya lampu dalam pondok pengawal tu sahaja yang blackout. Dekat luar pondok pengawal, dekat jalan-jalan, bangunan-bangunan tu semua okey, tak ada masalah. Dalam tu je yang blackout. Jadi Syuib ni tak ada pilihan. Syuib cuba untuk gagahkan diri buka pintu sebab dia tak nak bergelap. Bila dia buka pintu, alangkah terkejutnya bila dia nampak tahu Kak Punti tu yang tadi terbang tu memang dah berada berdekatan, memang berdekatan betul dengan dia. Lebih kurang beberapa tapak je, 2, 3, 4 tapak daripada kedudukan dia tu memang dah berdiri dekat dia. Kedekang auto, dia tutup lagi pintu. Masa tu dia cakap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, permudahkanlah urusanku ya Allah, selamatkanlah hamba-Mu ni ya Allah, lindungilah hamba-Mu ya Allah. Keluar daripada mulut dia. Lepas tu Syuib terduduk tau dekat pintu tu, dia terduduk, terdiam. Kebetulan kat situ kan memang gelap kan, terdiam apa semua. Syuib cuba berdiri. Masa dia cuba berdiri, dia nampak pada cermin yang akak cakap tadi, cermin kaca tu, Kak Punti mengetuk-ngetuk cermin tau, cuba membuka untuk masuk. Kak Punti cuba juga untuk masuk, dia macam usaha sangat nak masuk kat situ. Jadi Syuib ni memang dah terkaku berdiri dekat situ, tengok apa yang dibuat oleh Kak Punti tu tau. Dia seolah-olah macam dah tak boleh nak bergerak, tak boleh, apa semua tak boleh. Jadi dia tengok je benda tu tau. Masa dia tengok, dia cuba berlawan tu, sebut Allahu Akbar lagi, nak sebut lagi. Lepas tu Syuib menyebut, dia berjaya sehingga dia berjaya bergerak. Lepas tu sebut Allahu Akbar. Laungan tu membuatkan Kak Punti terbang meninggalkan kawasan tu, balik semula dekat pokok beringin. Masa Syuib tengok
Kak Punti tu memang terbang depan mata dia balik ke pokok beringin tu, Syuaib pengsan. Dia dah tak sedar apa, memang terjelepuk kat situ dalam keadaan pengsan. Lepas tu keesokan harinya, sebab Syuaib dah tak tengok jam kan, pukul berapa yang berlaku kejadian tu, selama mana. So bila masuk waktu pagi untuk pertukaran shift, Imran datang macam biasa pukul 7.30. Dia nak masuk kat situ nak tukar shift. Imran nampak keadaan dekat pondok tu sunyi sepi, macam Syuaib kelibat Syuaib tak ada kan. So Imran rasa hairan, dia rasa macam tak sedap hati. Jadi Imran bagi salam banyak-banyak, Assalamualaikum, ketuk pada pondok pengawal tu sebab pintu telah dikunci. Bila dia ketuk banyak kali tak terbuka juga, apa pilihan yang Imran ada? Imran terpaksa menendang pada pintu pondok pengawal tu. Bila ditendang, alangkah terkejutnya dia tengok Syuaib dalam keadaan pengsan. Masa tu Imran cuba kejutkan Syuaib berkali-kali. Bangun, bangun, kamu dah kenapa? Lepas tu Syuaib tak bagi respon apa-apa. Jadi Imran pergi ke bilik air, dia ambil air, dia renjiskan kepada Syuaib. Tak jadi apa-apa lagi. Dalam hati Imran ni, apa dah jadi dengan budak ni? Keadaan dah jadi cemas. Lepas tu Imran tak susah. Dia siram je dengan satu gayung tu terus air tu. Jadi Syuaib pun terkejut sebab dia dah rasa dibasahi dengan air kan. Bila dia terkejut, dia tersedar dalam keadaan yang mamai-mamai apa semua, letih-letih macam tu apa semua. Lepas tu dia pegang kepada Imran, dia cuba untuk peluk Imran. Korang bayangkanlah apa yang dirasai dia sampai dia cuba untuk peluk Imran. Jadi Imran pegang pada dia. Imran tak menolak tau, sebab dalam keadaan macam ni, kawan yang kesusahan, kita kena bantu dia, kena pulihkan semangat dia tau. Dia pegang kepada Syuaib. Lepas tu dia istighfar, astagfirullahalazim Syuaib, apa dah berlaku ni Syuaib? Istighfar Syuaib, istighfar, ingat Allah, Allahu Akbar, ingat Allah apa semua. Dia gosokkan badan Syuaib ni, astagfirullahalazim semua kan. Lepas tu bila Syuaib tu ikut istighfar apa semua, barulah dia pergi dapatkan air, bagi kepada Syuaib, bagi Syuaib minum, baca bismillahirrahmanirrahim, dia minum. Lepas tu mereka pun bertukar-tukar cerita. Maksudnya Syuaib macam tu menceritakan apa yang berlaku. Bila Syuaib ceritakan apa yang berlaku, Imran dia rasa bersalah tau. Sebab apa tau? Dia tahu kawasan tu macam tu, tapi nak buat macam mana sebab Syuaib telah terpilih untuk bekerja dekat situ pada malam tu. Jadi Imran bagi tahu pada Syuaib macam inilah Syuaib, inilah cabaran kita bila kita dah memikul satu tanggungjawab sebagai security guard. Ada masanya kita akan dapat tempat pekerjaan itu agak baik, ada masanya kita akan dapat tempat pekerjaan tu macam ni. Jadi kamu kalau nak stay, nak teruskan dalam bidang ni, kamu kena banyakkan bersabar. Lepas tu kamu kena ada pendinding macam tu. Jadi Syuaib dia dengar. Lepas tu sebenarnya apa yang berlaku dekat sini ni bang? Cuba bang bagi tahu saya, jelaskan kat saya. Sebenarnya saya tak faham kenapa dari awal lagi saya memang nampak kelibat perempuan. Lepas tu memang yang saya diganggu dengan perempuan Kak Punti apa semua. Sebenarnya apa yang berlaku? Jadi Imran dia menjelaskan kepada Syuaib, kalau kamu nak tahu, dekat pokok beringin tu memang banyak sangat lah orang kata kelibat-kelibat ataupun penampakan benda-benda yang menyeramkan macam ni. Kat situ tempat tinggal untuk Kak Punti dan macam-macam lagi. Jadi kalau hati tak kuat, memang akan lemah untuk berada di pondok ni. Kalau kamu nak tahu dengan lebih lanjut, ini apa yang abang tahu daripada salah satu pekerja kontrak yang ambil kontrak untuk menebang pokok dekat sini. Kalau kamu perasan, dekat kawasan hospital ni sebelum ni memang banyak pokok-pokok yang dah agak tua, macam pokok jejawi, pokok beringin. Semua pokok-pokok jejawi tu dah ditebang. Lepas tu ada lagi pokok-pokok beringin yang dah ditebang. Maklumlah, hospital zaman lama-lama kan, so kamu boleh faham lah pokok-pokok yang ditanam ni jenis-jenis macam mana. Lepas tu ada dua pokok, kalau kamu perasan, pokok yang terletak di Wap Salin dengan pokok yang kamu tengok ni, masa tu dia tunjuklah pokok tu kan. Dua pokok ni tak dapat ditebang.
melalui cerita yang abang tahu, sebab abang dengar sendiri daripada pekerja kontrak yang abang cakap tadi. Dia beritahu ada satu kontraktor, maksudnya satu syarikat kontraktor ni dah diamanahkan. Masa tu hospital ni masih digunakan. Masa tu pihak kontraktor tu diberi amanah, maknanya dia menerima tanggungjawab untuk tebang pokok-pokok kat sini. Dia tebang, betul. Tapi untuk 2 pokok ni dia tak mampu tebang. Sebab apa abang cakap tak boleh nak tebang? Sebab masa tu ada 2 jentolak tau yang bekerja untuk menolak pokok ni. Tapi dikatakan masa tu pemandu jentolak tu tiba-tiba mengalami penyakit misteri, penyakit yang tak tahu jawapan. Maksudnya macam ni, pemandu jentolak tu tiba-tiba jadi orang yang macam tak betul tau. Orang yang tak kenal orang, macam menjerit apa semua-semua, seolah-olah nampak sesuatu. Jadi cuba untuk ditumbangkan lagi pokok ni dengan jentolak yang kedua, pemandu dia tetap mengalami perkara yang misteri yang abang tak boleh nak jelaskan. Lepas tu abang juga dimaklumkan bahawa pengurus kontraktor ni telah meninggal dunia selepas mengalami kemalangan jalan raya. Macam itulah kisah yang abang tahu. So abang rasa lebih baik Sueb balik, Sueb rehat, tenangkan fikiran, ataupun Sueb minta cuti ke macam mana ke. Lepas tu Sueb boleh lebih bersedia untuk sambung bekerja dekat sini. Jadi korang sebenarnya selepas daripada kejadian tu, Sueb dah tak pergi kerja, dia dah berhenti terus. Maksudnya untuk malam pertama tu adalah malam yang terakhir dia bekerja dekat situ. Setakat itu sahaja kisah yang dikongsikan oleh subscriber tersebut. Apa yang baik korang ambillah jadikan tauladan, dan apa yang buruk korang jadikanlah sempadan. Bye korang. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Bye.